Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang menolak anak yatim. Kemudian Allah sambung, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak atas memberi makan orang fakir miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan akan didapati oleh orang-orang yang salat, atau maksud lain celaka bagi orang-orang yang salat. Kemudian Allah sambung, allazina hum an salatihim sahun, iaitulah mereka yang salat tetapi lalai dalam salatnya. Allah sebut allazina hum yura'un, iaitulah orang-orang yang riak. Kemudian Allah akhiri dengan wa yamna'unal ma'un, dan menghalangi akan orang yang berikan sebarang pertolongan. Tuan-tuan, surah Al-Ma'un bermaksud surah pertolongan. Al-Ma'un, Al-Ma'unah, pertolongan. Surah ini mempunyai dua tema yang besar, ataupun maksud lain kita nak sampaikan. Surah Al-Ma'un menurut ulama tafsir ada dua tujuan. Dua tujuan ataupun dua sasaran. Sasaran yang pertama adalah untuk menemplak golongan-golongan munafikin. Siapakah golongan munafikin? Orang Islam tetapi hatinya tidak Islam. Orang yang mengaku Islam tetapi hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Orang-orang yang kononnya mengatakan dirinya Islam tetapi di dalam hatinya penuh dengan hasad dan dengki terhadap orang Islam. Sasaran pertama adalah untuk orang munafikin, seterusnya untuk umat Islam yang Allah memberikan ancaman kepada orang Islam. Jika terdapat di dalam golongan ini, dia bakal menjadi satu golongan yang Allah kategorikan sebagai yukadzibu biddin, iaitulah golongan yang mendustakan agamanya. Sasaran yang pertama. Sasaran yang kedua, mengikut ulama tafsir, mengatakan bahawasanya surah Al-Ma'un adalah surah yang kita panggil sebagai membela golongan-golongan yang tidak ada tempat di kalangan masyarakat. Iaitulah anak yatim, fakir miskin. Ini antara golongan-golongan yang sering ditinggalkan ataupun tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat. Maka turun surah ini, surah Al-Ma'un, adalah surah untuk membela golongan-golongan ini. Tuan-tuan, kita biasa baca surah-surah lazim di dalam Al-Quran, terutamanya di dalam juzuk Amma, seperti yang kita bacakan pada hari ini, tetapi ramai di kalangan kita mungkin tidak mengetahui apakah intisari yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surah tersebut. Seperti contoh, Tok Imam ataupun kita sendiri, daripada kecil kita dah hafal alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah maksud dia, tuan-tuan? Apakah yang Allah sampaikan pada surah itu? Kita dok baca wadduha wal laili iza saja. Apakah maksud dia? Apakah tema yang Allah sampaikan di dalam surah-surah pendek tersebut? Jadi kita sebagai umat Islam, antara tujuan utama penurunan Al-Quran adalah untuk menjadi pedoman kepada kita, terutama sekali umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, iaitulah golongan yang mempelajari, sentiasa upgrade diri untuk belajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita bagaimana kita nak upgrade diri kita, tuan-tuan, di dalam kita membaca Al-Quran. Rajin-rajinlah untuk mentadabbur makna yang kita boleh dapat di dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Sekurang-kurangnya, walaupun kita tak faham keseluruhan apa yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala, paling-paling kita dapat sedikit input untuk kita jadikan sebagai pedoman. Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kamu mentadabbur Al-Quran
Adakah hati kamu ini sudah tertutup untuk menghayati apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala? Seruan, afala yatadabbaruna al-Quran. Tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan, surah Al-Ma'un, tema utama dia adalah pada ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Persoalan ara'aita. Allah tanya, tidakkah kau lihat wahai Muhammad? Ataupun Allah tanya, kau tak nampak ke wahai Muhammad? Allah datangkan dalam bentuk persoalan, tetapi sebenarnya itu adalah ayat penegasan untuk dijadikan penekanan supaya umat Nabi dan Nabi sendiri tengok betul-betul apa yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kebanyakan ayat-ayat Quran Allah datangkan dalam bentuk persoalan, tetapi sebenarnya ia adalah dari sudut metod kita panggil penegasan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita ambil contoh yang mudah. Tidakkah kau lihat bagaimana tentera bergajah itu hancur? Surah Al-Fil. Allah datangkan dalam bentuk persoalan, tetapi sebenarnya itu adalah penegasan yang Allah nak sampaikan. Jadi tema di sini adalah Allah nak cerita kepada kita, siapakah dia yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Jawapan dia ada dalam surah ini juga, dengan beberapa ayat yang bakal kita sebutkan. Baik. Ada satu perbahasan di kalangan ulama mengatakan bahawasanya yukadzibu biddin, iaitulah golongan yang mendustakan agama, bukanlah tertumpu kepada orang yang murtad sahaja, bukan tertumpu kepada orang yang tidak mahu ikut syariat sahaja, bukan tertumpu kepada orang yang tidak mahu ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Islam, tetapi ia lebih kita panggil sebagai dituju kepada golongan-golongan yang Allah sampaikan dalam surah ini. Baik. Antara golongan yang Allah kategorikan sebagai yukadzibu biddin, jawapan yang pertama pada ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitulah orang yang menolak anak yatim. Apa yang dimaksudkan dengan yad'ul? Iaitulah menolak. Menolak di sini adalah dia tidak mengambil berat, tidak mengambil dengan tanggungjawab terhadap anak-anak yatim. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak mempunyai bapa, lahir-lahir dah tak ada bapa. Kemudian Allah pujuk Nabi di dalam surah Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Allah kata, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah sewaktu engkau berada dalam keadaan yatim, siapakah yang menjaga engkau? Allah beri pujukan kepada Nabi SAW. Di sini juga kita cerita bahawasanya Nabi tergolong di dalam satu golongan, iaitulah golongan anak yatim. Jadi Allah turunkan surah Duha untuk menggambarkan kepada Nabi, bila kamu satu masa nanti jadi pemimpin, jangan menindas anak yatim. Jadi golongan-golongan yang menindas anak yatim, yang tidak memberati golongan-golongan ini, Allah sebutkan dia sebagai yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Walaupun dia solat, walaupun dia beribadah, walaupun dia menunaikan zakat, walaupun dia melakukan perkara-perkara amal, tetapi apabila dia menolak anak yatim, tidak membantu dan sebagainya, dia tergolong dalam yukadzibu biddin. Ini juga yang disebutkan oleh Pak Hamka, Buya Hamka daripada Indonesia, almarhum. Dia menyatakan walaupun seseorang itu kita panggil sebagai seorang yang abid, yang kuat beribadah, tetapi apabila dia menolak anak yatim, Allah golongkan dia termasuk di dalam yukadzibu biddin. Kemudian Allah datangkan lagi jawapan yang seterusnya. Siapakah dia yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama? Allah sebutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin, iaitulah orang yang tidak mengajak untuk memberi makan kepada orang miskin. Golongan ini juga terdapat di dalam kategori yang Allah sebutkan mendustakan agama dia.
Dia tidak mengajak orang untuk membantu bersama-sama memberi makan kepada orang yang memerlukan. Jadi kita hati-hati tuan-tuan, supaya kita tak tergolong dalam golongan ini. Paling-paling apabila kita menginfakkan harta, menunaikan zakat, semoga kita terlepas daripada apa yang Allah sebut sebagai yukadzibu biddin. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah, dalam sikap dan laku perangainya dia menunjukkan bahawa dia tidak percaya inti agama yang sejati, iaitulah orang yang menolong sesamanya yang lemah akan diberi pahala dan ganjaran mulia oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dia tidak mahu berbuat ma'ruf dan sampai hati menyakiti orang yang lemah. Ini salah satu yang diperincikan sebagai yukadzibu biddin yang kedua, iaitulah kita panggil sebagai orang yang tidak mahu membantu perkara-perkara kebajikan dalam membantu golongan-golongan yang lemah. Kemudian Allah datangkan seterusnya, golongan yang ketiga Allah kategorikan sebagai yukadzibu biddin, iaitulah fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang solat. Tuan-tuan, kita boleh terfikir, walaupun kita menunaikan solat, tapi Allah celakakan solat kita. Sebab apa? Sebab Allah sebut allazina hum an salatihim sahun. Dia solat tetapi dia lalai. Disebutkan juga maksud lalai di dalam ini adalah lupa. Dia hadir diri ke masjid, dia datang solat jemaah di masjid ini, tetapi hatinya melayang ke tempat lain. Hatinya tidak dibawa sekali. Allah sebutkan dia sebagai sahun, iaitulah golongan yang lalai. Dan golongan yang lalai ini Allah kategorikan sebagai yukadzibu biddin. Ini ancaman yang sangat berat Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'un, supaya kita menjadi golongan yang berhati-hati di dalam setiap amalan dan tindakan hidup kita. Kemudian yang terakhir, kemudian yang seterusnya, Allah kategorikan golongan yang mendustakan agama adalah allazina hum yura'un, iaitulah orang-orang yang riak. Dan orang-orang yang riak ini termasuk satu sifat tercela. Walaupun dia beramal, tapi kadang-kadang dia melakukan amalan tersebut demi mendapat perhatian manusia. Ini sifat yang kita panggil common ataupun habit di kalangan manusia. Beramal kerana nak dapat keredaan manusia, bukan nak dapat keredaan Tuhan. Membuat satu kebaikan supaya orang pandang, supaya nama dia dijulang, tetapi di dalam lubuk hatinya satu pun tidak mengingati semua amalan tersebut kepada Allah. Allah letakkan dia sebagai yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Jadi kalau kita orang-orang beriman, apabila disebutkan ayat-ayat Allah, akan bergetar hatinya. Allah sebut dalam surah Al-Anfal, orang mukmin apabila disebutkan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Itu tanda kemanisan iman, halawatul iman yang dapat dikecapi oleh seseorang tersebut. Dan yang terakhir tuan-tuan, di dalam kategori yukadzibu biddin, Allah sebutkan wayamna'unal ma'un, iaitulah orang yang menghalang daripada manusia membuat kebajikan ataupun pertolongan. Ada satu golongan seperti ini yang mana Allah tempelak di dalam surah Al-Ma'un, iaitulah golongan-golongan yang sentiasa menghalang manusia daripada melakukan satu kebaikan. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Tafsir Tabari, mengatakan bahawasanya begitulah orang-orang munafik. Kalau di hadapan banyak orang dia solat tanpa khusyuk, tetapi kalau orang tidak ada lagi, solat itu pun tidak dikerjakan lagi. Tidak ada ingatan dalam hatinya buat menyambungkan budi dengan orang lain, iaitu memberikan pertolongan kepada sesiapa saja yang memerlukan bantuannya. Jadi tuan-tuan,
yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Ma'un yang kita baca, yang Tok Imam sering baca, adalah satu nasihat, satu ancaman, satu teguran daripada Allah Ta'ala supaya kita menghindari tergolong di dalam golongan yang Allah sebut yukadzibu biddin. Yang kita sebut tadi ada tema 5 golongan tersebut, iaitulah yang menolak anak yatim yang pertama, yang kedua tidak memberi makan orang miskin, yang ketiga orang yang lalai dalam solatnya, yang keempat orang yang riak, yang kelima adalah orang yang menghalang daripada melakukan perkara-perkara kebajikan. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada hari ini supaya surah yang pendek ini memberi makna yang besar kepada kita semua untuk sentiasa menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan seharian kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.